Itulah dengan projek ni, pergerakan ni, kita tahu semua dalam keadaan susah dan kita beri peluang daripada Saint Rocham Mart untuk memberikan harga yang sangat murah. Dan apa yang saya masa tadi Datuk Rocham bawa saya ke semua tempat. Ini pertama kali saya datang ke Saint Rocham dan dia bercakap, Mak Adam, sebenarnya semua harga kat sini rendah daripada harga-harga di luar. Murah rezeki Datuk, saya cakap dengan dia. Tapi Datuk, awak punya tempat ni sangat selesa, sangat cantik. Kan? So orang di luar mesti kena tahu tentang tempat ni. Sebab dia murah. Kan? Boleh tolong orang-orang punya hidupan hari-harian, kan? Maksudnya feel tu nampak macam Jaya Rasa macam semua tu lah kan, tapi with a very affordable price kan. Kat luar macam kedai luar negara, kat dalam pun sama. Dan dia punya section by section di mana dia orang tempat makanan tu sangat organized. Kan? Bukan susah nak. Betul? Ya. Macam Mak pun ada bisnes sendiri kan? So macam mana? Ya, tahun ni pertama kali saya mencuba menjual baju-baju raya daripada umur 5 bulan sampai ke saiz 1, baju kurung, baju raya. Nenek lah sekali. Nenek sekali, perempuan dan lelaki. Kat Liza lah. Aku lah tu, nenek lagi lah. Oh, lelaki perempuan memang? Ya, ada baju kurung, baju kurta, baju Melayu. Dan saya terkejut sebab sambutan dia agak luar biasa. Walaupun pertama kali saya berkolaborasi dengan jenama Bounce and Bounce. So, saya bersyukur kat situ. At least boleh tambah apa yang daripada saya punya responsibility. Kalau kita bercakap tentang satu bisnes lagi tu, Suara Akademi, kita masih membangunkan dia balik. Sebab dia masa 2 tahun PKP tu memang dia menurun. Dia memang menurun. Dan masa 2 tahun tu saya kena bayar 7,000 sebulan untuk 2 tingkat tu, sebab I have 2 floors. Tapi kita kita tak cakap apa-apa sebab cikgu-cikgu di sana sangat baik. Kita tak nak diorang susah di masa PKP. So at least diorang ada kerja. So tanggungjawab tu daripada kita. Sebab sebelum PKP, Suara Akademi sudah stable. Dia mempunyai 3 untuk swasta punya sekolah. Dia mempunyai 300 student. Dan really concept tau. The plan was, saya punya plan dengan the team Suara Akademi is to open 1 outlet in every negeri. Wow. So we have 11 outlet. PKP datang. PKP change everything. I think not only Suara Akademi but everything. Tapi dia punya dahsyat, dia punya pelajaran masuk ke kepala dengan hati. Kan? So kita dah tahu apa yang kita perlu buat lepas ni. Ya, tapi dia memang susah nak bangun tu balik, dia memang susah. Mak, having said that kan, Mak kan macam Mak punya cikgu-cikgu pun sangat faham yang under Mak lah. Yeah. You manage to pay orang juga ke ataupun macam mana? Yes, we manage to pay them. Bagusnya. Sebenarnya kita yang bertuah dapat cikgu-cikgu yang baik macam ni. Berapa lama so far yang masih lagi dengan you? Ada sebelum ni ada 6, sekarang ada 6 juga. Oh, nice. For that one outlet in Neo Damansara. Plan yang 11 outlet tu. Terus kan Kita tengok macam mana keadaan dia nanti. Sebab COVID ni kita tak tahu lagi macam mana jalan dia. Untuk career seni Mak pula, macam ada lagu baru ke lagu ataupun berlakon ke? sekarang nampak sibuk berlakon je, lalu penyanyi. Itulah, ini yang berlaku daripada pertengahan tahun lepas sampai sekarang. Saya sudah berlakon 4 drama series. Wow. Dia dramatis. Tengoklah isteri dia macam mana manage. Bini pula pandai. Yang 2 sudah habis syuting. Sekarang 2 masih tengah syuting. Tapi yang satu ni sangat mencabar. Sebab yang satu ni, selain berlakon dengan idola kita Liza Abdullah,
Robin juga sih. Ha? Siapa tu Liza pula? Tak tahu. Pemenang award MVP. Oi, Kak Lisa. Oh, yang menang MVP. Pertama kali saya berlakon dengan Kak Lisa, saya memang nampak dia punya dia punya perangai dalam set. dia punya serius tu, serius bila masa serius dia serius. Bila masa bergaung dia akan bergaung. Bergaul. Jadi kita buat 30 hari ke apa? 30 hari penuh raya. Dan sekarang ni saya tengah syuting satu drama ni, di mana drama ni akan pergi ke Slot Akasha. Wow. Kasihan peniru. Maksudnya cara malih Terima kasih lah lepas ni dia. Bukan, saya second lead. Masa dia orang approach saya, Direktur Riza dengan tim, dia cakap, "Mark, ini lain daripada lain. Sebelum ni awak dijemput, saya tahu awak dijemput untuk komedi. Ini kita akan masuk Akasha. So saya nak awak jadi serius." Saya cakap, Akasha, saya cakap, saya akan cuba direct yang terbaik. First day shooting. Kejadiannya apa? First day shooting scene menangis. Scene menangis. Saya dah tengok pelakon-pelakon ni hebat, macam mana nak buat. Saya menangis. Diorang gelak. Siapa yang gelak tu? Kak Liza ke? Dia tak ada. Ke belakang siapa yang gelak? Ya Allah, pengarah gelak. Betul, saya cakap, Derek, okey ke? Makadam, jahanam ni Makadam. Derek, saya dah buat yang terbaik. Okey, kita buat macam ni. Sampai di masa yang sama saya belajar. Rizza Rusli kat dalam tu, you know. Dengan Risha Rose, diorang bila berlakon muka tu, I tengok bila diorang berlakon, I tengok kat skrin. Ui, dahsyat. Kan diorang punya muka tu, bila nak letak kat dalam serius tu, saya mencubalah serius. Saya cuba nangis. Ni betul-betul ke air keluar ke mata. Lepas tu ke belakang, ha. Tu ini satu, selain 30 hari sebelum raya, ini pun saya sangat looking forward for this drama. Because pertama kali saya akan masuk ke Slot Akasha. Bila akan tayangkan? Somewhere in May. apa judul dia? Tajuk dia? Bisik-bisik Gelora. Dah habis syuting dah? Belum. Belum. Masih syuting. Sini watak serius. Berapa sih? 35 kalau tak salah. Sisi Gelora ni adaptasi Akasha. novel. Bukan? Rasanya So watak Mark sebagai Second lead, saya kawan Rizza Rusli. Kita bermula daripada penjara. Berkenalan daripada Heavy penjara. cerita heavy Heavy ke? You bantuan. Ha? You bantuan. Yalah. Ya. Prisoner. Ya. Dan di masa yang sama juga tengah syuting untuk Astro punya Banyak drama. job baju Back to back. dia Eslo drama apa tak? Ha? Drama Drama Cik Misi 123. Wow. Cik Misi Macam komedi lah kot. dengan Wan Sembilan. Oh, Syamila. So Mak nampak very active on acting. Music macam mana Mak? Rehat pun sebenarnya. Bukan rehat. Saya ni kalau cari makan, apa yang datang saya akan buat. So yang sekarang ni yang banyak datang di pelakon. So saya kena buat tu supaya saya dapat income. Tapi lagu-lagu saya sudah ada. Beberapa lagu yang saya nak release sepatutnya. Tapi bila dah nak release tu, timing, dia datang. Macam mana ni, dia sibuk 1 bulan syuting. Iyalah. Dan macam mana nak pergi press conference untuk lagu. Dan so, saya dapat terima tu dulu. Raya Mak. Ha? Raya, baju raya. Cerita raya. Selain sibuk tahun ni dekat festival raya hari tu kan. Okey lah Mak, you doing well. You're doing well, they very supportive. So what else? Apa lagi after 2 years kita tak raya kan? For this year Izan akan ada masak menu istimewa ke? She's a good cook. Sekarang Kita mau cakap Rizal Sekarang ada apa-apa plan ke? okay, sekarang ni sangat istimewa sebab kita membina rumah
ayah dan mak mertua kita nak bangunkan balik bersama isteri. Dah bermula sekarang. Kita akan bukan renovation but we redo the house. Rebuild because diorang dah tua. Kita nak bagi diorang gembira dan bagi diorang selesa, dan sekarang ni diorang duduk dengan kita sekali untuk siapkan rumah tu. Rumah kita untuk beberapa bulan. Dan Dekat mana ni rumah ni? Yang tengah duk review. kat Batu Caves. Rumah mertua kan? Rumah tendek kan? Rumah tanah. Masa berbincang dengan Izan, sebenarnya diorang sangat tua kan. Kita kena buat rumah ni untuk diorang. Okey, saya cakap okey, income kita macam mana? Okey, kita ni selalunya income kita disederhana. Kadang-kadang kat bawah sebab kita banyak responsibility. Keluarga saya di Filipina dan keluarga sini. Dan perangai isteri saya ni Kau kejap. bila dia akan cakap rezeki itu akan datang, kita buat dulu. Kita buat je. Lepas tu kita buat. Dah buat, okey apa yang perlukan? Oh, kita nak perlukan ni. Asyik, ya Allah, mana nak dapat duit? Tapi di masa yang sama ada dia yang dia masuk. Sebab niat untuk membapak kan ada. Niat bayar yang tak buat buat rumah. The start macam mana nak cakap Kontraktor lari kan? tu cuba cerita sikit kan. Katanya ada kisah sedih. Dah start buat kan, lepas tu kontraktor tipu mak pula. Mungkin mak boleh share sikit. kita tak boleh mengatakan kena tipu atau tidak, tapi sepanjang perjalanan construction tu ada beberapa benda yang tak ikhlas sangat. Kita nampak dan Ada hanky-panky lah. Buat main-main lah. tak tahu nak cakap. Saya tak tahu saya ada do I have the right to say. Do you have contract and all that? Itu yang masalah kita, sebab kita mudah nak percaya. So tak ada, itu yang masalah, sebab kita tak ada invoice, tak ada kontrak. Based on trust lah ni kan? Based on trust. Yang duit yang saya bagi pertama, saya bagi 83,000 Berapa ribu? untuk kontraktor tu. Tempatan mak? Orang tempatan? Oh my god. So masa sudah ada yang tak keselesaian tu dari segi Berapa bulan je dia buat kerja tu? baru dia rubuh kat dalam je. Tak sampai 2 bulan ke? Tak sampai 3 bulan? Tak sampai. So buat Tak 7/3. So tiba-tiba sekarang dia lari ke situ ke macam mana? Dia lama tak jawab sebab kita dah nak stop. Dan kita nak minta bukan pulang semua duit, tapi apa yang dia dah buat tu kita boleh bayar. Yalah. Dan apa yang ekstra tu kita nak supaya kita boleh sambung balik buat Bagi bersiapkan rumah tu untuk kontraktor lain. Masalah sekarang ni dia berkata dia tak nak, dia ada guna duit tu. Oh my god. Tukar baru tak? Tukar baru kan macam mana? Kita akan tukar kontraktor yang baru. So would you have take any action ke atau bagaimana mak berserah je? Mak berserah dengan apa yang jadi? Because you have all the detail, right? Diorang sudah matang. Kalau kita nak buat benda yang nak saman atau tak, it's common sense. You know niat saya nak buat rumah, Yalah. I bagi duit. You kenal tu daripada pihak ketiga ke? You memang tahu sendiri macam mana? Kita kenal daripada orang-orang lain lah. Orang kenal kena recommend lah. So benda-benda berlaku macam ni, tak tahu nak buat apa. But it hurts a lot because you are planning for your parents kan? It hurts very much because ni untuk orang-orang tua ni. Yalah. Awak tahu, awak pun sudah orang tua, awak sudah ada anak banyak, awak punya rumah sangat besar.
kita nak minta duit tu balik, bukan semua. Hanya yang awak, apa yang awak sudah roboh, awak bayar awak punya pekerja, dan kita minta apa yang awak boleh pulang. Kenapa Mak percaya untuk bagi dia duit sebanyak itu pada mula-mula tu? Apa janji dia? Masa dia orang datang, orang sangat baik. Oh. Orang telah memperdaya kau. Ya. No, kita nak dapat kan dia. Kita tak bunyi dia macam dia kata 83,000 tu adalah rumah yang baru 5% je. Dia buat memang dia tak ikut spek apa yang kita buat. Even dia punya plan, tukang kes plan tu pun dia lari. Dia nak buat Dia tak pergi sambil dekat majlis pembelajaran. Lepas tu dia buat tempat najis tu dalam rumah. Kita dah cakap dah keluar. Kita dah keluar dengan banyak kerja. So bila banyak kerja kena top up lagi duit. Yeah. Tak tahu lah. Tak, Dia dah buat rumah banyak dah. Rumah dia buat. Ataupun sebab artis sebenarnya. dia macam ni. Syaitan tu. Dia macam ni, masa dia minta harga tu, dia cakap, saya nak harga ni. Cakap dengan dia orang, so I'm civil engineer, cakap mahal sangat ni. Sebab sudah ada tanah. Harga ni, harga bungalow yang ada kat Rawang yang dia minta ni. Sebab kita nak benda senang, dia pun bercakap dengan baik. Tak okey lah. Okey, kita buat. Sekarang ni yang konstruktor yang baru, dia punya harga setengah dengan dia minta. Maksudnya sekarang benda tu memang Mak dah tak tahu dah nak buat apa tindakan, tapi Mak dah proceed dengan kontraktor baru lah. Kita akan proceed sebab patutnya kita nak cepat. Sebab saya punya ayah mertua, dia dah sangat lemah dah. Saya nak dia nampak benda tu. Saya bagi dia rasa lah. Legal actions kurang. Lepas nanti nak pergi buat report dekat KPDNK. Okey. Dah. Pasal lawyer, dia kepuasan untuk kita, dia dah kalah, kepuasan untuk kita dia. So kita tak dapat balik. Polis cakap pergi KPDNK, report kat sana, confirm. Yes, confirm dia akan dapat, kita akan dapat balik. Tapi kita tak tahu apa yang dia punya side. Dia dah beli kereta, dia dah beli, dia ambil rumah dia buat slab rumah dia, buat apa semua. Tapi itu kita tak tahu mana duit dia Dia punya pekerja dapat tu. dia cakap. Kita lupa kantoi. Positif suami kau. Positif baik sangat. Very positif. Patut memang. Baguslah ni nak. Cannot. Jangan kadang-kadang tak boleh baik sangat. Tak boleh. Itulah masa saya tanya kawan saya, kawan saya yang tahu pasal ni, dia cakap, Mak Adam, you ada invoice tak? Dia cakap tak ada, tapi ada transaction bayar duit tu. Lepas semua. Dia cakap okay, supposed to be you should have invoice. Sebab orang yang tu dia cakap nanti kontrak, I dah minta kontrak sebelum ni. Dia dah bawa pindah barang rumah mak tu tau, pergi rumah dia ya.